Okey, tak ada masalah. Okey, ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Jadi lab kita pada petang ni kita akan buat lab 2, itu menggunakan meter voltmeter lah. Okey. Jadi kita akan terangkan bagaimana penggunaan voltmeter, kemudian voltmeter DC ya, DC voltmeter. Kemudian kita juga akan tunjukkan bagaimana uji kaji yang dijalankan lah. Jadi data-data tu boleh diambil daripada lab aktiviti 1 dan juga lab aktiviti 2 lah. Okey. Dah cukup. Alright. Jadi bila ambil daripada lab aktiviti 1 dan juga lab aktiviti 2, saya dah downloadkan dalam Author. Okey. Dia punya video tu. Okey. Jadi kita lihat, kita tengok dulu lab sheet 1, lab sheet 2 dia ni. Okey, sekejap saya share. Okey, saya besarkan sekejap. Okey, boleh nampak Okey, lab 2 kita ini adalah voltmeter application, makna penggunaan voltmeter. Jadi seperti biasalah dia ada outcome dan sebagainya, dah ada punya tu. Okey, ini awak boleh baca lah. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Just outcome dia adalah biasalah apply sama je lah sebelum ni. Kita apply the basic concept, function and penggunaan electronic instrument. Okey, including termasuklah transducer. Okey, kemudian kita manipulate the measuring instrument. Okey, bagaimana kita nak ukur dan sebagainya. Kemudian kita praktis, dah kenal alat dan sebagainya, kita praktis bagaimana nak measure dan sebagainya lah. Okey. Okey, dah cukup. Alright. Nazwa dah masuk lah. Okey. Okey, jadi biasalah guideline dia tu. Okey, kita pergi pada ni normal lah. Okey, kamu isi maklumat semua samalah seperti lab 1 itu. Okey. Kemudian, okey, sebelum kita buat proses ni, kita akan lihat dulu bagaimana penggunaan itulah. Jadi, untuk lab aktiviti 1 ni nanti kita lihat pada video lab aktiviti 1. Kemudian lab aktiviti 2, mana kita akan dapat sama juga, kita ambil data dan sebagainya. Okey, kemudian kita akan buat lab aktiviti 2 berdasarkan video lab aktiviti 2 lah. Okey, jadi untuk tu kita akan lihat dulu video untuk pengenalan pada introduction pada voltmeter. Jadi sekejap. Sekejap. Boleh nampak Okey. Tak dengar saya. Tak dengar? Dengar tak? Tak dengar? Tak dengar. Sebabkan headphone. Ya. Okey, boleh dengar tak? Suara saya dengar lah. Video tak dengar? Video je tak dengar. Sebab saya pakai earphone. Saya dah buka dah. Saya dah buka, boleh dengar tak? Jadi apa yang kita nak ambil kira hanyalah pada skala di atas ni saja, iaitu B dan E. Sekejap. Sekejap. Okey. Balik yang ni. Jadi skala 250.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sir, besarkan sir. Ya, ya. Kita akan tengok kaedah membaca kita punya multimeter dan juga tengok bagaimana kita pilih kita punya julat. Dan kalau kita lihat kepada kita punya amali kedua ni, dia hanya lebih Boleh dengar tak? DC. Dengar. Ha? Dengar Ya. saya dengar. Boleh sir, boleh. Okey. Ada julat ni adalah DCV, julat ni adalah ECV. Tapi di bawah ni kita dah tidak gunakan ya. So, untuk amal kedua kita hanya untuk DC mode sahaja. Dan kalau tengok kita punya range selector daripada 0.1 sampailah 100. Dan kalau kita lihat di sini di atas ni ada bacaan ni. Bukan untuk kita bacaan untuk meter kita. Jadi kalau jarum ni bergerak, jangan baca di sebelah atas, baca di sebelah bahagian bawah ni. Kalau kita tengok, kita ada V, kita ada E. Ada 3 skala, skala 250, 50, 100. Dan kalau kita lihat yang di sini, yang warna merah ni adalah untuk ECV. Di bawah tu adalah untuk capacitance, microfarad. Bawah ni benda yang lain lah. Jadi apa yang kita nak ambil kira hanyalah pada skala di atas ni saja, iaitu V dan E. Ada skala 250, 50 dan juga 10. Jadi bagaimana kita nak baca, kita tengok pada kita punya julat. Julat kita adalah 0.1, 0.25, 2.5, 10, 50, 250 dan juga 1000. Dan kalau kita lihat kita punya probe warna hitam di sini adalah sebagai terminal positif. Warna hitam terminal negatif dan warna merah adalah terminal positif. Dan adakah kita perlu buat pelarasan? Tidak perlu. Pelarasan di sini hanya untuk zero ohm sahaja. Jadi kalau untuk kita punya voltmeter tidak perlu apa-apa pelarasan kecuali pelarasan yang di sinilah yang kita dah tengok pada lab pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya selector di sini adalah pada 2.5. Kita lihat selector di sini adalah pada 2.5. Skala, kita tengok skala yang sebelah bawah kita tengok yang VE. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada beberapa julat supaya tu 25, 20. Kalau lihat sini kita ada 10 ni, 10, 50, 250. Tapi menggunakan skala yang sama, skala sebelah atas ni. Skala yang sama tapi dia punya julat-julat yang berbeza. Okay, jadi kalau kita pakai 2.5, kita tak digalakkan lah guna skala 10 ni. Kalau kita tengok pada 2.5, kita punya skala yang kita gunakan 2.5, skala yang kita gunakan adalah pada 250. Nanti kita jadikan dia pada 2.5. Kita jadikan baca daripada 0 sampailah skala 250. Macam mana nak pakai 2.5 nanti kita akan bahagilah. Okey, sebagai contoh, saya ambil satu bacaan, katalah kita baca di sini. Setelah kita baca jarum kita berada di sini lah. Sebagai contoh dan kita berada di sini. Ini tu jarum. Jadi berapakah kita punya bacaan meter? Kita ambil bacaan meter ni. Meter ini. Okey, jadi kita ambil bacaan pada skala 250. Kenapa tak 50, kenapa tak 10? Masalah kita nak jadikan pada kita punya maximum full scale deflection. Jadi kita punya range penjulat dia untuk kita FSD full scale deflection kita pada 2.5. Jadi maksimum di sini adalah pada 2.5. Jadi meter reading kita hanya baca saja reading ni sekarang ni banyak. Kita ambil skala pada 250 dengan 100 dengan 150. Jadi bacaan kita di sini adalah pada ini
Tengok 10, 20, 30, 40 dan 50. Jadi bacaan kita sebenarnya di situ adalah pada nilai, bacaan sini kita adalah pada nilai 125. Jadi kita tulis dahulu Jadi tulis dahulu bacaan kita pada nilai 125 supaya tidak keliru. 125. Okay, jadi kita punya skill ni skala kita sebenarnya kosong. Maksimum kita adalah pada 2.5. Okay, tapi kita punya skill ni adalah 250. Jadi bagaimana daripada 125 kita jadikan paling maksimum bacaan tu adalah pada 2.5. Jadi apa yang kita buat, kita akan buat dia punya pembahagian lah. Okay, jadi 250 nak menjadikan 2.5. Berapakah dia punya berkali? Berapakah dia punya ratio? Okay, jadi 250 kita bagikan dengan 2.5. Jadi kita dapatlah pada 100. Okay, kita punya skala kita tadi lah. Jadi bacaan 2.5, 125 kita bagikan dengan kita punya nisbah yang ni 100. Kita akan dapat bacaan pada 1.25. Iaitu bacaan kita sekarang ni adalah pada 1.25. Okay, kita akan lihat kepada contoh yang kedua. Di mana contoh kedua ni kita tengok dia punya selector adalah pada 10. Dan tempat tu kita baca kita punya nilai urutan masih sama. Kita baca di sini minimum sampailah nilai maksimum di sini. Itu adalah maksimum. Jadi apakah 10 ni, 10 ni kita panggil sebagai nilai range. Apa maksud nilai? Nilai adalah kita punya bacaan meter yang paling maksimum, iaitu daripada kosong sampailah nilai 10. Ini kita panggil sebagai range. Dia adalah nilai kita. Ataupun kita punya selector kita lah 10. Jadi meter ni boleh membaca nilai daripada kosong sampai 10 maksimum. Dan kalau kita lihat kepada kita punya jelas skala dia di sini, dia ada 50, 250, 50 dan juga 10. Okay. Jadi kalau punya meter daripada kosong sampai 10 nak baca di mana? Kita boleh baca antara tiga-tiga ni lah, 50, 50, 10. Tetapi lokasi yang paling ideal adalah pada kedudukan pembacaan pada bulat 10 itu. Okay, jadi kita nak ambil rujukan kat mana? Kita ambil rujukan yang sini lah. 10, 8, 6, 4, 2 dan 0. Nak baca di mana? Bukan baca pada skala merah. Bukan baca di skala merah ni, bukan dia. Masih di sini. Pasal merah ni adalah untuk AC. Apa maksud ini? Jadi kalau kita tengok kepada kita punya skala 2, 10 dan 50, dia adalah pada kita panggil skala sama yang skala di sini. Kalau jarum pada di sini, kalau kita minta pada 50, nilai dia adalah 50. Kalau pada 50, nilai dia adalah 10. Pada 10 yang ini, nilai dia adalah 10. Jadi kalau minta di sini, kalau pada skala 10 ni, nilai dia adalah 4. Kalau kita baca pada skala 50, nilai dia adalah 20, dan kalau baca pada nilai skala 20, nilai dia adalah 100. Kita bagi share skill. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya bacaan, sekiranya saya letak satu jarum, okay, jarum bacaan di satu kedudukan, katakanlah kedudukan dia di sini, betul di sini.
kita membaca dia skala tu pada 6 ni. Jadi jangan baca di skala merah dan jangan baca di skala merah, baca di skala atas di sini. Jadi apa yang kita nak baca adalah area ataupun kawasan di sinilah bukan nilai dia. Tadi nilai ni kalau kita lihat, kalau kita baca pada skala 10 ni, nilai dia adalah nilai nombor 6. Okey. Ini 6 lah. Ini mention 6, ini 4, ini 2, 8, ini 10. Jadi kita punya meter reading adalah pada nilai 6. Reading kita pada nilai 6. Adakah nilai 6 nilai sebenar? Okey, jawapan dia lah. Kenapa? Kerana kita punya skill lah 0 sampai 10. Dan kita baca 6, dapatlah nilai 6 pun. Dan kalau kita tengok pada kita punya bulat skala, okay, skala kita bagi sebagai ratio kita, yang kita bagi conversion ratio, saya simpulkan sebagai C, CR lah. Jadi itu adalah kita punya nisbah skala skill terhadap kita punya bulat range. Jadi kita tengok skill kita ni adalah 10. Di sini. Range kita sini berapa? 10. Okay, dia punya bulat adalah, dia punya conversion ratio adalah 1. Jadi kalau kita tengok reading sini, kita kalau ikut pengiraan ya. Jadi kita punya reading dibagikan dengan kita punya conversion ratio. Kalau ada conversion lah, kalau tak ada conversion tak apa. Yang kita nak, conversion ratio kita adalah 1. Jadi kita dapat lebih kurang pada 6. Okey, boleh tak kita baca pada skala yang berbeza? Jawapannya boleh. Tetapi yang menyusahkan nanti adalah dia punya conversion ratio dia tak sama. Okey. Sebagai contoh, kalau kita nak baca menggunakan skala 250, boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Sama je, tak ada beza. Okey, jadi kita punya range masih sama. Capacity masih sama pada 10. Itu kita punya julat bacaan ni. Kosong, maksimum dia adalah nilai 10. Okey, meter reading. Sekarang meter reading itu berapa? Adakah 6? Jawapannya bukan. Kalau kita tengok meter reading di sini, okey, sekarang ni kita baca pada 250. Ini adalah pada 150. Jadi meter reading kita adalah pada 150. Berapakah kita punya conversion ratio? Conversion ratio kita adalah di skala scale dibagikan dengan punya range. Scale kita adalah 250. Range kita adalah 10. Jadi kita akan dapat kurang pada 22. Jadi kita punya actual value adalah reading bagikan yang kita punya conversion ratio. Jadi kita adalah 150, conversion ratio kita adalah 25. Dapat berapa? Dapat juga pada 6 pun. Okey, jadi mana yang senang? Kita ambil pilih yang 10 ni lah yang paling mudah untuk sebagai satu bacaan. Kalau kita tak anggap dia punya conversion ratio pun lebih mudah. Jadi kita tengok pada contoh yang terakhir, ketiga, di mana di sini kita punya julat, okey, range kita adalah 50. Okay, kalau perasan di sini, kita ada dalam DCV ni, dia ada beberapa skala. Itu skala 60.
10, 0.1, 10 dan juga 1000. Ada juga skala dalam 25, 0.25, 2.5, 250. Okay, kalau skala 0.1, 10 dan 1000 boleh baca pada skala ni lah. 10 yang di bawah ni. Jadi kita punya conversion ratio lebih mudah. Jadi kalau 0.25, 2.5, 250, kita akan baca pada skala 250 untuk memudahkan kita punya nak convert kita punya unit. Jadi untuk 50 nak baca di mana? Bacalah pada skala 50. Jadi kalau kita tengok ini nak baca kat mana skala ni sama. Kat sini lah B. Sama skala ini. Sekarang skala mana yang kita baca? Skala ini 20, 40, 30, 20, 10 dan 0 supaya conversion ratio tu mudah. Jadi kita berjulat H dia adalah FSD kita adalah pada 50. Okey, kita tengok kita punya meter reading berapa. Okey, saya dah letak di mana? Okey, saya letak di sini. Letak di sini Okey, kita punya meter. Berapakah nilai dia? Okey, kalau kita lihat di sini pada kita punya meter ni. Baca kat mana? Jangan baca yang ini yang baca pada 50, 40, 30 dan 60. Jadi ini antara 20 dan juga 30 skala. Jadi inilah berapa dia punya skala. 1, 2, 3, 4, 5. Bacaan dia dapat pada 20, 25. Kita dapat reading ni pada 25. Adakah itu 25 pun? Ya betul. Itu adalah pada 25 pun. Kenapa? Kerana conversion kita adalah 1. Jadi kalau kita balik kita punya conversion ratio adalah kita punya skala bagikan dia range. Skala kita adalah pada 50. Range pun kita adalah 50. Jadi kita punya conversion ratio pada 1. Jadi kalau 25 bagi 1 dapatlah actual value dia adalah pada 25. Jadi kita punya actual value. Sebenarnya kalau untuk bacaan ni kita kena anggarkan anggaran berdasarkan kita punya conversion supaya conversion tu lebih mudah lah. Kita punya reading kita bahagikan dengan kita punya conversion ratio. Reading kita 25, conversion ratio kita 1 dapatlah 25. Jadi untuk baca meter ni sebenarnya kita akan perlukan kita punya penilaian ataupun kita punya conversion kita sama ada nak guna yang mana. Kalau boleh kita yang balik. Ya. Okey, jadi itu adalah dia punya pengenalan. Maknanya pengenalan tu pada meter tu dia ada 3 julat, okey. Iaitu 0 ke 10, 0 ke 50 volt dan 0 ke 250 volt lah. Okey. Jadi kita kena padalah pilih julat berapa yang kita nak dan kita sesuaikanlah julat tu. Okey. Jadi sebelum kita ada soalan tak tentang bagaimana nak tentukan julat mana yang sesuai dan sebagainya lah. Jadi kalau ada boleh tanya. Cuma dekat situ kalau kata paling senang lah, paling julat tu kalau kita tahu bekalan dia berapa, jadi kita ambil lebih besar daripada ataupun sama dengan bekalan tu lah. Okey. Kalau kata bekalan dia 10 volt, kalau julat 10 volt mana maksimal dia boleh sampai 10 volt lah. Mana kita akan pakai julat yang paling bawah lah, 0 ke 10 volt. Okey. Kalau julat tu lebih daripada 100, mana kita nak pakai julat yang 250 lah. Okey. Jadi kita tengok dulu bekalan masuk dan sebagainya lah. Okey. Itu adalah yang paling senang lah kalau kita nak detect berapakah julat yang paling sesuai lah untuk kita. Okey. Okey, ada soalan? Tuan. Tak ada lah. Okey, kita pergi pada lab kita.
Kita pergi pada lab kita, okey. Jadi lab yang pertama, aktiviti yang pertama ni adalah kita nak, saya share jap. Tuan, Ya, tuan ada soalan. okey, tanya. Iban, Afiq Afiq, yang Afiq. tanya. Okey, tanya je, okey. Tuan, yang untuk configuration CR tu, Ah, formula dia kan scale over range kan tadi dia tunjuk. Yang scale tu based on meter reading kita dapat scale tu adalah berapa dia punya scale. Kan kalau 0 ke 50, maknanya scale dia 50 lah. Maksudnya pointer yang ditunjuk dekat meter tu lah scale dia. Bukan. Itu meter reading. Okey, saya ulangkan balik sekejap. Okey. Itu adalah meter reading. Jadi yang untuk dia punya ring tu adalah ring yang mana scale tu adalah skala yang kita ambil lah. 0 ke 50 ke, 0 ke 10 ke, 0 ke 250 ke. Okey. Tadi yang last tadi kan dia punya dia punya scale reading, scale dia adalah 50 kan. Betul yang last tadi. Kemudian ratio dia adalah pun 50 kan. Jadi dia akan dapat 1 lah, betul. Sama dengan tu 50 bagi 50 ada 1. Jadi kalau kata kita nak dapat meter reading, kita dah baca dah yang meter reading tu adalah katakan dia tunjuk pada 25. Jadi nilai yang 25 tu bahagi dengan 1, maknanya dia akan dapat 25 jugalah, 25 volt. Okey? Okey, boleh faham? Jadi maksudnya saya kurang jelas beza scale dengan range tu tuan. Okey, tak apa. Okey, kita tengok balik. Okey? Jangan risau. Alright. Betul. Stop dia. Sebut dah. Sekejap saya kena buka balik. Alright je. Hotel ni pun dia sekejap okey sekejap. Okey je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk lab kedua kita akan tengok kaedah membaca kita punya multimeter dan juga kita nak tengok bagaimana kita pilih kita punya julat. Dan kalau kita lihat kita punya range julat untuk kita FSD full scale inflation kita pada Sama yang mudah siap tu. dia ada 50, 50 dan juga 10. Okey. Jadi kalau awak punya meter daripada 0 sampai 10 nak baca di mana ni? Kita boleh baca antara tiga-tiga ni lah. 50, 50, 10. Tetapi lokasi yang Sama yang ada yang biasa. meter reading Yang ratio dia. conversion ratio kita adalah 1. Jadi kita akan dapat lebih kurang pada 6. Okey, boleh tak kita baca istilah yang berbeza? Jawapannya boleh. Saya stop jap. Okey. Katakan kita punya alamak banyak benda macam. Tetapi yang Okey, katakan kita punya skala ni maksudnya julat lah, julat dia. Okey. conversion ratio dia sama. Okey, skala adalah dia punya inilah daripada 0 ke 10. Maknanya 10 lah dia punya skala dia.
kosong. Kemudian dia punya ring adalah dekat sini. Tak ada beza. Ring dia adalah tempat mana kita select tu. Okey, Okey. Jadi 10 bagi dengan 10 kita akan dapat 1 lah. Nilai yang kita dah baca tu 6, mana kita bagi 1. Okey. 10. Itu punya jumlah bacaan ni. Dah faham? Kosong, maksimum dia adalah nilai 10. Tidak. Macam meter reading. Sekarang meter reading itu berapa? Adakah 6? Jawapan dia bukan. Sebab kalau kita tengok meter reading, Okey. Okey, yang tadi soalan tadi tu. Okey. di sini, okay, sekarang ni kita baca pada 250. Ini adalah pada 100. Jadi meter reading kita adalah positif pada 150. Okey, yang tadi tu, okey. Nak cari dia punya ratio tu. Okey, dia punya ratio tu adalah skala maknanya bagi dengan ring lah. Ring tu adalah pada selector tu kita pilih berapa. Okey. Jadi skala kita tu kita pilih berapa? 0 ke 10 ke, 0 ke 50 ke, 0 ke 250 lah. Okey. Jadi kita tengok dia punya tu lah. Jadi kita bagikan tu. Skala katakan contoh tadi yang kita letak pada julat 10. Okey. Maknanya dia punya skala ataupun dia punya scale tu adalah 0 ke 10. Jadi tarik 10 lah maksima tu. Kemudian dia punya ring tu adalah tempat selector tu tunjuk. Jadi kita akan 10. Jadi 10 bagi 10 1 lah. Okey. Okey, ada soalan? Oh, maksudnya ambil bacaan tertinggi je tuan ya. Okey. Dia macam ni. Okey. Jadi kita tengok pada contoh yang terakhir, ketiga. Yang maksud dia okey yang macam ni. Okey, kita tengok contoh yang ini ya. Ni nampak ah? Julat, Nampak tak? okey. Tak. Tuan tak reason. Ha? Di sini kita ada Tak nampak? dalam DCV ni kita ada Tak nampak tuan. Okey, saya tak share. Okey, sorry saya tak share. skala. Okey. Satu skala dalam 10. 10, 0.1, 10 dan juga 1000. Ada juga skala dalam 25. 0.25. Okey. Okey, katakan kita ambil dia punya range selector ni adalah 50. Itu adalah dia punya range. Okey. Range 50. Jadi bila kita selectkan 50, skala mana yang sesuai kita pakai? Jadi skala adalah 0 ke 50. Okey. Mana skala dia adalah skala dia 50, mana yang paling sesuai lah. Kalau katakan kita tak 1000 ni, kita tak boleh kata ada skala yang 1000 ni. Jadi kita boleh ambil skala yang paling besar adalah 250 lah. Tapi 250 ni sebenarnya akan mewakili kalau kita kali 1000 ni, apapun dia punya maksima 1000, mana dekat sini 250 ni bersamaan dengan 1000. Okey, ataupun kita ambil yang bawah 10 ni bersamaan dengan 1000. Maknanya ini 800, 600, 400, 200, sini 100, sini kosong lah. Okey. Jadi kita kena tengok. Okey, mana kalau kita pilih julat 50 ni, okey, ring dia 50, ada tak dalam skala ni dekat sini, yang dekat sini skala dia, yang mana yang paling sesuai. Jadi kita pilih skala yang paling sesuai, maksima dia 50, ada juga maksima dekat sini 50. Jadi skala dia adalah 50 lah. Okey. Dia punya ring dia adalah 50. Jadi 50 bagi 50 dia punya ratio dia adalah 1. Jadi apa yang kamu baca dekat sini, okey, apa yang ditunjuk kat sini, kalau contohkah dia berada antara 20 ke 20 30 ni, dia berada di tengah-tengah sini, nilai yang kita baca itu adalah 20, sebab kita adalah 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah sini, okey. Jadi meter reading kita adalah 25. Okey. Kalau kita nak dapat nilai berdasarkan ratio tu, jadi 25 bagi dengan skala dia 50, bagi dengan 50 1. Jadi 25 bagi 1 pun 25 lah. Sebenarnya kalau siapa yang pandai baca, kalau sini dia terus boleh taruh 25 book saja. Okey, tak ada masalah. Okey, ada soalan? Faham tuan, faham tuan. Okey. Okey, kalau tak ada
Okey. Faham sir. Faham ah? Okey. Itu kalau nak pakai ratio lah. Kalau tak nak pakai ratio, kita terus boleh baca je. Kalau kita katakan kita taruh pada 10 volt, okey. Apa yang ditunjukkan kita gunakan reading yang paling bawah 0 ke 10. Tapi dia punya meter dia adalah meter yang di atas tu lah, yang atas 250 tu, VA tu. Mana jarum tunjuk katakan dia tunjuk pada kedudukan 4. Maknanya itu adalah 4 volt daripada 10 volt. Okey, maknanya bacaan kita sebenarnya adalah 4 volt saja. Okey. Kita boleh baca terus ataupun kita kalau kata besar mungkin kita boleh gunakan kaedah tu lah. Tapi kalau kata tak besar, kita just boleh baca dengan nilai yang apa yang terpapar kat meter tu. Jadi kita kena faham range yang kita pilih tu 10 volt, maknanya maksimum dia 0 ke 10 sahaja, bukan 0 ke 50. Kalau 50 kita kena bagi. Okey, sebab nak jadikan 10. Okey. Jadi kita ambil julat yang mana yang sesuai lah. Okey, itu adalah untuk yang pertama. Okey. Kemudian kita pergi pada aktiviti kita pada petang ni, itu aktiviti 1. Okey. Kita lihat bagaimana kita nak ukur voltage pada tiap-tiap perintah. Okey. Jadi kalau ikut dia punya aktiviti Saya tak tu. nampak slide sir. Ha? Tak nampak slide sir. Tak dapat slide. Okey, sekejap. Saya belum share lagi. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey, jadi ini adalah aktiviti 1 nanti. Okey, aktiviti 1 kita adalah kita nak ukur voltage pada tiap-tiap komponen tu lah. Okey. Jadi kita tahu tengok katakan dia punya, kita dah tahu bekalan masuk adalah 5 volt. Okey. Jadi kita boleh pilihlah julat yang paling sesuai adalah berapa. Okey. Sama ada 0 ke 50 ke, 0 ke 10 ke, jadi kita kena tengoklah. Okey, kalau katakan masukkan dia adalah 5 volt. Okey, kalau masukkan dia 10 volt, mana kita boleh terus pilih julat kali 10. Tapi kalau kita pilih 5 volt saja, maknanya kita boleh gunakan julat yang 0 ke 50 tu, tapi kita buang semua kosong kat belakang tu. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 50 tu adalah 5. Okey. Jadi kita boleh guna julat tu. Okey. Ataupun kita nak guna julat 0 ke 10 pun boleh juga. Okay, tapi kita boleh tunjuklah. Jadi kerja petang ni adalah aktiviti petang ni kita nak ukur berapakah kita bekalkan 5 volt. Okey. Berapakah dia punya voltage dekat sini, A1, A2, A1 berapa volt, A2 berapa volt, A3 berapa volt, A4 berapa volt, A5 dan sebagainya lah. Itu adalah kita punya tu. Jadi nak ukur voltage ni kita kena ikut polariti lah. Jadi kalau bekalan masuk ni positif, maknanya meter kamu, jarum kamu ataupun probe kamu tu kita dah balik pada asal lah. Merah adalah positif, hitam adalah negatif. Okey. Jadi kalau kita nak ukur voltage, katakan pada A1 ni kita lihat ini masukkan dia adalah positif, di sini akan jadi positif, yang belakang ni adalah negatif. Okey. Begitu juga ke atas ni, probe warna merah dekat sini positif, yang probe hitam ada di belakang sini. Okey, baru kamu dapat bacaan yang betul lah. Kalau kata kamu terbalik, jadi meter kamu akan kebalik, lari daripada kosong lah, daripada kosong dia ke kiri. Okey, maknanya itu terbalik terminal. Okey, jadi kena pastikan betul-betul nak ukur voltage tu kena letak polariti yang betul lah. Okey, dia polariti dia kalau ini positif, sini akan positif, sini positif. Sama jugalah, sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif dan sebagainya. Sebab ini adalah LED, kita dah buat itu. Kalau kita ukur tu mesti sini adalah anode, sini adalah cathode lah, makna negatif. Okey, dan seterusnya lah. Okey, itu adalah ibunya tu. Jadi secara general kalau kita dah tahu dia punya julat bekalan masuk tu berapa, jadi kita boleh set terus lah berapa dia punya penunjuk dia tu nak letak kat berapa. Okey. Kalau kita tak tahu, kan kita terus nak ukur je, contoh kat rumah kita, plug kat rumah kita tu, kita nak ukur dia punya voltage tu berapa. Jadi itu yang dikatakan mesti taruh pada highest voltage range lah, maknanya maksima dululah, letak pada 1000. Okay. Jadi
kamu ukur, kalau katakan bacaan tu tak sampai 250, kamu boleh turunkan pada 250 punya julat lah. Kita yang tu tak perlu buat calibration lah. Tak perlu nak shortkan probe merah dengan probe hitam je. Kamu terus boleh ukur je lah. Cuma untuk selamat supaya meter tu tak rosak dan sebagainya, takut kita letak pada julat yang kecil, tiba-tiba voltage yang kita ukur tu lebih daripada julat tu. Dia boleh merosakkan meter lah. Okey. Jadi sebab tu lah dia kata yang set kedua ni, okey, set the highest voltage range lah. Tujuan dia supaya meter yang kamu baca tu, kalau katakan kamu tak tahu dia punya voltage yang kamu nak ukur tu besar ataupun kecil, jadi kamu kena taruh pada julat yang paling tinggi dulu lah. Kalau kata tiba dah ukur tak lebih pada 250, kamu boleh select pada 250. Kalau kata tak sampai 50, boleh select pada 50. Kalau tak sampai 10 volt, boleh select pada 10 volt lah. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi tapi kat sini kita dah tahu bekalan dia adalah 5 volt. Jadi kita just boleh settingkan pada, kalau ada 5 volt, 5 volt lah. Kalau tak ada, kita settingkan julat yang lebih besar sikit lah, 10 dan sebagainya lah. Okey, jadi kamu kena bahagi dua lah. Okey, maknanya pada 10 tu adalah bersamaan dengan 5 volt. 8 adalah 4 volt, 6 adalah 3 volt, 4 adalah 2 volt, 0 lah. Okey. Jadi kita lihat aktiviti kita pada petang ni. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama ni. Okey. Ya, saya stop. Aktiviti satu, adalah kita punya dita. Dengan dita ini kita perhatikan sebelah merah ni kalau kita boleh masukkan plus dan bekalan plus dan hitam Okey, boleh nampak ah? negatif. Ini adalah A1, Boleh. Okey. ini adalah A2, ini A3, Yang A4, sebelah sini adalah probe warna merah positif. Yang bawah ni probe warna hitam negatif lah. Okey. penyebutan untuk setiap komponen untuk perintah dan juga Ini dia punya sambungan dia lah. kita Okey, nak kalau ambil bacaan untuk perintah pertama, iaitu kalau kita lihat di sini, inilah kita punya A1, ini A2, A3, A4, A5. Dan kalau kita lihat sambungan dia adalah secara selari plus dan kepada terminal probe warna merah positif, dan dia punya minus di sini adalah terminal hitam, itu terminal negatif. Jadi kalau kita tengok di sini, kita punya julat ni kena letak pada semaksimum mungkin lah. Oleh kerana kita punya sumber bekalan di sini adalah 5 volt, jadi tak boleh sampai 1000 Iaitu kita punya bekalan adalah pada 5 volt, jadi kita anggarkan bahawa setiap ini tidak lebih 5 volt lah. Jadi yang penting kita letakkan ni pada julat yang semaksimum mungkin, bergantung pada kita punya bekalan. Okey, katakanlah kita letak pada 10 dan saya akan onkan kita punya sumber bekalan ni. Okay. Jadi kalau kita baca pada 10 di sini, baca pada skala 10. Jadi kita tengok tadi bagaimana dia punya step 10. Jadi kita baca pada skala 10. Nilai ini adalah nilai berapa dia? Oleh kerana bacaan ni kita perlu tekan pada fungsi. Kita baca pada skala 10. Okey, bergantung pada kita punya bekalan. Okey, katakanlah kita letak pada 10 dan saya akan onkan kita punya sumber bekalan ni. okay, jadi bekalan dia bukan 5 volt lah, 10 volt. Okey. Di sini. Baca pada skala 10. Jadi kita tengok tadi bagaimana dia punya step 10. Jadi kita baca pada skala 10. Nilai ini adalah nilai berapa dia? Volt. Oleh kerana bacaan ni kita perlu tekan pada full scale supaya kita dapat kita punya reading yang paling rendah. Saya tutup semula dan saya ubah nilai kepada nilai yang lebih rendah, 2.5. Dia dapat 2 volt dan kita on kan. Sekarang kita baca pada 2.5. Itu kita baca ni pada 250. Sekarang bacaannya adalah pada lebih kurang pada 210. Jadi kalau kita convertkan, ini akan dapat lebih kurang pada 2.1 volt pada PR1. Okay, ia
salah satu kita punya kaedah untuk mengukur kita punya voltan pada bintang. Satu K yang di sini iaitu bintang R2. Di mana di kawasan ini adalah kawasan positif. Ini terdekat sebagai kawasan negatif. Jadi positif sama positif, negatif sama negatif. Ini saya onkan bekalan kuasa dan dapatkanlah bacaan ini. Jadi kita punya bulat masih pada 2.5 dan awak dapatkan bacaan meter ni, jarum ni, pada nilai berapa. Itu untuk VR. Untuk bacaan seterusnya, kita ambil bacaan pada R3 iaitu pada bintang ni, bintang pada 220. Di mana kaki ni adalah kaki sembunyi, boleh klik di sini boleh, boleh klik di sini boleh. Dan bulat yang kita letak masih sama pada 2.5. Dan saya onkan dia punya bekalan dan dapatkanlah dia punya bacaan. Dan kalau kita lihat di sini, bacaan ni adalah, kalau kita tengok skill ni, skala ni, kalau baca pada 2.5, ini dah 250, ini dah 50, jadi inilah kurang pada 0.5. Okey, jadi adakah kita boleh gunakan skala yang lain? Kita boleh gunakan. Jadi saya akan tukar skala. Jadi skala yang satu lagi lebih rendah, saya onkan dia punya power dan ambil bacaan ni. Sekarang dia punya julat ni adalah 0.25. Jadi bacaan terakhir yang paling maksimum di sini adalah pada 0.25. Jadi awak bolehlah dapatkan dia punya conversion ratio ni berapa. Untuk dapatkan dia punya nilai volt. Jadi inilah bacaan pada untuk bintang R3 iaitu pada rintangan 220. Okey, kita akan ambil bacaan pada R4. Di mana R4 ini nilai dia adalah pada 560. Dan kita gunakan julat yang tinggi dahulu pada 2.5. Kerana pada asal 3 bintang kita dapat nilai kurang daripada 2.5. Kalau kita onkan. Okey, kita onkan. Adakah dia boleh membaca pada skala yang lain yang lebih rendah. Okey, jadi kalau kita tengok bacaan sini maksimum adalah pada 250. Ini akan dapat 2.5 lah. Dan ini anggaran pada berapa volt. Jadi untuk perintah ni awak dapatkan bacaan ini berapa dan masukkan nilai dia. Okey, kita akan ambil bacaan untuk R5. Di mana R5 ni adalah perintah dengan nilai 330 ohm yang disambung pada satu LED warna hijau. Jadi cara sambungan masih sama, positif rujukan positif kepada merah, iaitu rujukan positif ke, rujukan voltan negatif pada perintah disambungkan pada terminal ataupun perunggu warna hitam yang merujuk kepada voltmeter terminal negatif. Jadi kalau kita tengok, kita masih gunakan skala yang besar dulu, 2.5. Nak tengok dia punya voltan berapa. Kita onkan power kanan dan kita dapati bahawa walaupun tidak full scale, tapi kalau kita tukar jadi 0.25 ni akan jadi terlebih lah, akan jadi exceed dia punya full scale reflection. Okey, sekarang kita ambil bacaan ni pada bulat 2.5 dan dapatkanlah bacaan yang di sini. Okey, inilah sambungan untuk mengukur voltan pada LED yang pertama. Di mana negatif sambung pada terminal warna hitam, terminal negatif positif. Lagi kita sambung pada probe positif pada multimeter. Jadi kita gunakan julat yang sama 2.5 dan ambillah dia punya bacaan. Kita voltan masukkan. Jadi kita tengok dulu bacaan skala, jangan baca skala pada ohm, baca pada skala yang VA ni. VA ni 2.5 baca pada bulat 250 ni. Dapatlah bacaan ni berapa di atas ni lah. Di atas ni dapat berapa pada bacaan antara 150 hingga 200. Kemudian kita buat conversion untuk dapatkan dia punya nilai voltan yang sebenar. Okey, jadi kita akan mengukur voltan pada LED hijau ni. Di mana kaki kathod akan sambung pada negatif, kaki anode akan sambung pada positif. Kita dah ukur dia punya voltan berapa dan masih gunakan
yang sama iaitu 2.5. Kita onkan power dan dapatkanlah dia punya bacaan di sini. Nilai untuk voltan pada LED 2 berapa nilai dia. Kita masukkan dalam jadual. Okey, ada soalan? Okey, jadi kita just kalau ikut tu jadual kamu tu ada voltmeter ring, mana itu tempat yang kita select lah berapa julat dia, 2.5 ke 10 ke dan berapa dan sebagainya. Kemudian voltmeter position tu berapa ditunjukkan pada tempat yang ditunjukkan tu. Measure value tu adalah nilai sebenar dia lah. Okey, measure value tu adalah nilai sebenar. Okey. Jadi kamu boleh gunakan kaedah nak dapatkan apa ratio tu lah. Okey, macam dapatkan ratio dan sebagainya. Kemudian kamu boleh letaklah okey berapakah nilai, measure value dan sebagainya. Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya lagi. Okey, saya kena cepat sikit ya sebab pukul 3 lebih saya ada meeting. Okey, jadi saya pergi terus pada leg kedua. Tak faham nanti boleh tanya ya bila ada masalah. Okey, saya stop dulu. Kemudian kita masuk pada aktiviti yang kedua. Okey. Daripada poin B sini, kita masih letak pada julat 2.5. Kita onkan kita punya buku bekalan. Okey, sekarang ni kita aktiviti yang ketiga ni. Okey. Untuk lab aktiviti 2 kita akan Aktiviti yang kedua ni. Timbang ni kita nak ukur voltan antara ni lah, point A dan juga point B. Dan kita nak juga nak lihat kita punya voltan di tangan pertama, tangan kedua dan juga di tangan ketiga. Dan juga pada bintang beraras iaitu pada tangan di sini lah. Jadi untuk litaran pertama adalah pada nilai 1K, litaran kedua pada nilai 2.8K, litaran ketiga pada nilai 3.3K. Dan litaran keempat kita boleh laras lah di sini, laras dia punya nilai berapa, bergantung pada kita punya voltan ni, antara point A dan juga point B. Okay, langkah pertama yang kita nak lakukan adalah untuk mengukur voltan pada point A dan juga pada point B. Di mana point A ni adalah positif akan masuk pada terminal warna merah, pada probe positif, dan kita letakkan di pada ACV sebab kita punya supply dah 5 volt. Jadi julat yang paling tinggi sini adalah 10 lah yang paling logik. Dan untuk kawasan terminal negatif ni kita sambungkan dengan point B. Okay, jadi apa yang kita nak buat, kita nak laraskan kita punya bintang beraras di sini supaya dapat voltan ni kosong. Okay, jadi saya akan onkan power. Okay. Dan kita buat pelarasan pada ni, pada bintang yang sini. Dan sekarang kita punya julat adalah 10. Laras sampai dapat kosong. Kosong, dia ambil kosong. Okey, kalau rasa tak pasti tu kosong atau tidak, kita alihkan kita julat pada yang lebih kecil, pada 2.5. Dia 2.5 kosong pada BA 2.5 kosong, kita akan adjust lagi sampai dapat kosong. Dan barulah kita nak ukur dia punya voltan, kita laraskan sampai dapat nilai kosong. Ini yang terakhir kurang kosong kalau kita pusingkan lagi kita boleh dapat kosong dan naik. Jadi kita takkan dapat kosong, dapat paling rendah adalah pada 0.025 sampai 0.025. Jadi daripada 0.00 di bawah ni lah 0.0025.
tidak memadai lah untuk pada nilai hutan kosong. Okay, selepas mendapat hutan kosong, yang kita nak lakukan, kita nak ukur setiap hutan pada di tangan 1, tangan 2, di tangan 3 dan juga di tangan 4. Jadi saya tutup dahulu ya ini untuk kita punya projek bekalan. Setkan pada 10 ya dulu. Okey. Dan yang kita nak ukur adalah kawasan A1. Jadi A1 kita letakkan di sini untuk nilai A1. Positif kepada positif, negatif kepada negatif. Okey. Dan kita on power untuk mengukur nilai di tangan pada VR1. Okey, jadi kita punya full scale reflection ni, kita ambil pada 10 di sini. Nilai ni adalah kurang pada 0.5. Okey, jadi kita boleh turunkan penjulat ni. Okey, penjulat kita sekarang adalah 2.5. Kita baca pada 250 sini. Kita dapatkan bacaan berapa dan buat conversion kita dapat nilai VR1. Okey, kita nak ukur urutan pada rintangan kedua ni, iaitu rintangan pada rintangan 2.8K. Yang positif akan pada kaki atas ni positif, negatif adalah daripada point B sini ya. Kita masih letak pada julat 2.5. Kita onkan kita punya bukti bekalan dan dapatkan dia punya bacaan untuk VR2. Okay, untuk rintangan ketiga, iaitu rintangan pada 3.3K. Jadi rujukan positif lah yang atas ni, rujukan positif. Bawah ni adalah rujukan negatif, terminal negatif. Untuk dapat bacaan nilai VR3. Jadi positif ni akan masuk pada terminal altimeter, positif. Dan negatif akan masuk pada terminal hitam. Jadi terminal negatif lah, dan kita ukur dia punya urutan. Pastikan bahawa kita punya julat tu adalah julat yang paling maksimum dahulu sebelum kita buat sebarang pengukuran. Jadi kalau tak cukup, adalah kita akan turunkan. Okay. Di sini skala pada 10, density pada 10, skala dibaca pada nilai 10 ni lah. Dapatkan dia punya bacaan untuk VR3. Untuk nilai urutan pada perintah boleh laras, itu perintah ini, yang kita dah laraskan tadi, yang kita dapati bahawa nilai urutan pada terminal A, terminal B kita dapat kosong. Dan kita ukur nilai urutan di sini lah. Okay, antara terminal yang pertama ni dengan terminal kedua. Terminal ketiga ni kau tengok dia tak sambung mana-mana kan, tak ada wire sambung. Jadi antara terminal 1 dan juga terminal 2. Jadi kita ukur dia punya nilai urutan, iaitu urutan pada 4. Kalau kita sambungkan punca bekalan, kita dapati bahawa nilai ni adalah nilai yang dibaca ni lah pada bulan 10 multimeter. Dan kita baca juga bulan ni pada nilai 10 di sini lah. Dia baca ni pada skala sebelah atas ya. Sebelum nilai inilah. Okey, pada skala sebelah atas ni dapatkan nilai dalam bulan 10 volt. Dan itu adalah untuk nilai voltan VR4. Okey, ini adalah kita punya bacaan untuk VAB. Yang mana nilai ini adalah nilai yang paling hampir kepada kosong yang kita dah buat pelarasan di R4 ni, kita dah buat pelarasan. Dan kita dah ukur rintangan antara dua terminal ni lah. Jadi untuk ukur rintangan, kita tak boleh ukur online. Online maksudnya ada supply yang dibekalkan pada litar. Tak boleh. Jadi pastikan sebelum mengukur apa-apa nilai di sini daripada kita punya rintang ni, pastikan tak ada bekalan yang dibekalkan. Okay, dan rintangan yang kita nak baca dah pada nilai bawah ni, iaitu nilai resistance. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita kena putuskan bekalan. Kita putuskan bekalan. Kita tak ada bekalan dan kita cabutlah dia punya terminal ni. Kita cabut terminal pertama dan juga yang terminal kedua. Dan kita akan ukur nilai
bentang antara dua terminal ni. Okey, jadi kita nak ukur bentang berlaras dan ingat semula bahawa kita nak ukur resistance, janganlah guna pada DCV ya. Resistance kita guna pada port di sini. Dan sebelum kita buat ukuran, pastikan kita buat zero ohm adjustment dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan shortkan dua terminal ni, terminal 1 dan terminal 2. Okey, dan kita buat larasan 0 ohm. Kita buat 0. Okey, dan kita ukur nilai di tangan di sini lah. Tak kisah mana-mana sampai tak ada polariti. Dapatkan pada bacaan hampir full scale. Jadi kalau tulis sini dapat tak bacaan? Tak ada. Okey, jadi di tangan ni agak besar. Okey, jadi kita dapat dah dia punya tulis nilai bacaan. Kita di atas tengok kalau saya pusingkan dia ada bacaan so dia ada bacaan lah. Jadi kalau kita pusing pada kali 10, apa yang kita perlu buat di sini adalah kita buat pelarasan semula, pelarasan 0 ohm semula. Jadi kita laraskan semula supaya dapat 0 ohm. Dah terlebih, laraskan semula pada 0. Dan pengukuran ini mestilah dilakukan dengan tanpa ada sumber punca bekalan yang disambungkan pada kita punya perintah boleh laras ini dipanggil sebagai offline testing. So tak ada punca bekalan lah. Dia ada bacaan, ada. Tapi bacaan tu agak berada pada jumlah yang jauh Okey. Dan kita alihkan untuk kita ambil jumlah yang paling sesuai Okey. Dan kita buat satu-satu. Dan ini kalau kita lihat yang paling sesuai dengan 1K. Okey, saya jelaskan balik. Jadi untuk test dah satu daripada 1K, sekali 1 kali 10 kali 100 sampai 1K. Okey, jadi dari segi teori sepatutnya nilainya dalam nilai kilo ohm Itu saya boleh anggarkan nilai berapa. Dan kita ukur kita punya tangan ni. Kita dah buat 0 ohm adjustment tadi. Kita ukur tangan kita. Saya dah dapatkan bacaan ini. Bacaan kita punya tangan R4. Jadi pada kita punya berkali 1K dan dapat dengarlah dia punya bacaan ni berapa Dan baca pada VA, baca pada nilai ohm yang di atas. Dan masukkan nilai itu dalam kita punya rekod dalam jadual yang telah disediakan pada laporan. Okey, jadi itu adalah lab yang aktiviti yang kedua. Tak apa, nanti yang lab aktiviti kedua ni saya akan terangkan lagi sekali. Okey, mungkin kita perlukan 2 minggu lah sebab saya kena ada meeting urgent pukul 3 dah start tapi tak apalah saya masuk lewat sikit. Jadi untuk aktiviti yang kedua tu, itu ada ini adalah sebagai lita tertimbang atau western bridge. Okey, mana kita kena kosongkan pada okey. Mana kita kena kosongkan voltage pada punca ni lah. Kita bagi bekalan, kemudian kita kena laraskan voltage dekat sini supaya voltage dekat sini VAB ni adalah bacaan dekat sini adalah kosong. Jadi bagaimana nak kosong tu kita laraskan R4 ni lah. Jadi fungsi R4 ni dia akan seimbangkan bridge ni supaya beza upaya antara sini A dengan B ni sama dengan kosong lah. Mana kosong volt. Itu yang kita dapat nilai tadi. Dia taruh pada julat 0.25 tu. Kita akan dapat nilai dia lebih kurang 0.002 berapa lah. Dia punya voltage dia. Mana kosong lah. Itu hampir kosong. Jadi kita anggap kosong lah sebab dia punya titik pulang kosong tu. Kita anggap kosong. Bila dah kosong dekat sini, barulah kita dah laras ni. Bila dah dapat kosong dekat sini,
kita stop kat sinilah. Okey, jadi nanti bila dah tu barulah kita ukur voltage pada A1 berapa, mungkin ukur pada voltage A2 berapa, ukur pada voltage A3 berapa dan ukur voltage pada A4 berapalah. Okey, itu adalah mendapatkan voltage secara kita ukur secara selari lah pada ni. Ini positif, ini negatif. Jadi kita ukur dapatkan nilai voltage sini berapa. Ni positif, ini negatif, kita dapatkan voltage dia berapa, A3 berapa. Kemudian R4. R4 ni kita tak tahu lagi nilai dia. Okey, tapi kita dah boleh ukur voltage dia. Jadi berapa dia punya voltage tu. Jadi bila kita dah masukkan BR1, BR2 voltage tu, okey dah masuk. Nilai yang lain tu dia dah bagilah. Okey 1K dan sebagainya lah. Mungkin ada yang correction dan sebagainya tu. Kita tengoklah masukkan nilai kat mana yang ada correction tu betulkan lah. Okey, kalau kemudian R4 ni kita kena nak tentukan R4 ni berapa nilai dia, kita kena keluarkan daripada litar ni, kita cabut dia punya sambungan tu. Kemudian kita gunakan julak ohmmeter. Okey, jadi cara generalnya R4 ni akan nilai dia besar lah sebenarnya. Okey, nilai dia besar. Lebih jadi julak yang paling sesuai adalah 1K. Apabila kamu ukur cara kamu dah keluarkan dia punya terminal ni daripada litar ni, dia sendirilah. Jadi kamu ukur guna ohmmeter pada kali 1K. Jadi kamu ukur dia kedua-dua kaki, dia tak ada polariti ya. Jadi ada masalah merah hitam sebelah mana pun tak apa. Jadi bila dah ukur tu kamu ambillah bacaan. Kalau saya lihat tadi daripada baca tu saya nampak dia punya jarum penunjuk tu tunjuk pada 8.5 lah. Tapi 8.5 tu bukan nilai dia. Kamu kena darab dengan 1K. Jadi mungkin kamu akan dapat 8.5 kilo lah. Okey, dia punya nilai dia. Alright. Halo. Ya ada kena. Alright, sir, alright. Ya, okey ya. Okey. Boleh ya? Okey, sir, terima kasih. Boleh, boleh. Saya stop dulu. Saya stop dulu kat sini. Boleh sir, boleh. Okey. Saya stop dulu kat sini. Okey, selamat. Kalau apa-apa nanti saya akan terangkan dalam WhatsApp lah. Kalau kata yang kedua, yang pertama tadi, aktiviti yang pertama, saya kamu kalau tu tak faham, tengok lagi video tu lah. Kalau tak faham juga nanti saya akan terangkan dalam grup WhatsApp lah. Macam mana guna penilaian. Baik, sir. Okey, bagaimana tunjukkan. Kalau kamu dah buat laporan tu, tunjuk dulu lah sebelum kamu hantar. Okey? Boleh sir. Okey, selamat. Saya sorry. Terima kasih, sir. Sorry, okey. Good luck. Okey, jumpa lagi. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, saya stop dulu Okey, saya tengah cepat. Okay sir, boleh boleh. Bye sir. Boleh, sir, boleh. Okey.